Kejadian itu tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan, meninggikan satu golongan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita bertemu pada hari ini, kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam nafas yang dipinjamkan untuk kita sama-sama menghargai kepada keesaan Allah, untuk sama-sama kita membuat persediaan sebelum berakhirnya kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, saya mengucapkan terima kasih pada semua. Apa khabar pada semua yang berada di rumah? Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah pada hari ini tuan-tuan bersama keluarga di rumah, bersama dengan pasangan, bersama dengan rakan-rakan. Kita doakan sama-sama Allah memberi rahmat kepada kita dan Allah memberi barakah kepada bumi ini agar kita selalu diberikan bantuan dalam keperitan, dalam kepayahan yang ada, terutama kepada frontliners yang terus bertungkus lumus untuk membantu, untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat kita, Ustaz. Ya, betul. Baik. Jadi Ustaz, hari ini kita nak baca surah apa, Ustaz? Baik, insya-Allah kita bincang semalam. Hari ini kita nak menyambung satu surah yang baru, Ustaz. Ya, betul. Iaitu surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah yang Ustaz baca tadi. Yang saya baca tadi, dan surah Al-Waqi'ah ni, Ustaz, memang sangat-sangat menarik seperti mana Ustaz sebut dah di hari semalam. Itulah perkongsian atau perbincangan tentang golongan-golongan yang akan ditentukan ataupun yang diperincikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz sebut tadi frontliners. Saya pun nak datang tadi, Ustaz. Yeah. Ada sekatan-sekatan jalan. Itulah kita tengok sahabat kita, petugas-petugas yang bermandi dengan treatment tadi dan sebagainya. Tak lain tak bukan untuk menjaga keselamatan kita dan bersama-sama berusaha untuk mengekang wabak kita sekarang ini. Dan mudah-mudahan kita yang berada di rumah, yang bersama dengan Facebook dan sebagainya, Ustaz, kita dalam keadaan yang agak tenang. Marilah kita isi masa ini, Ustaz, dengan Al-Quran, dengan belajar, tadabbur, faham dan sebagainya, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, Ustaz, ya. Jadi ini adalah surah Waqi'ah, ya. Surah Waqi'ah ini surah yang dalam hadis Nabi ada dinyatakan barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah pada tiap malam, maka dia tidak akan ditimpa melarat selamanya, ya. Ini adalah daripada Ibnu Mas'ud, ya. Untuk panduan kalau tak dapat setiap malam, Ustaz, kita hari ini kita baca, ya, sebahagian daripada surah ini kita ambil pelajaran, moga-moga kita dapat amalkan. Betul, ya, lebih kerap lagi pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Baik, dengan itu kita nak memulakan dengan suratul Fatihah dahulu. Kita mula dahulu, kita ambil pelajaran daripada surah Al-Fatihah, mengingatkan kita pasakkan betul-betul, Ustaz, ya, 7 ayat ini agar bila dalam solat kita juga kita faham apakah intipatinya. Mari, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah kita sama-sama mulakan pertemuan kita hari ini dengan kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz ya memimpin pada surah Ummul Quran ya digelar sebagai Asy-Syifa, sebagai ubat ya, ubat ya. Dalam hadis Nabi ada ceritakan tentang bacaan surah Al-Fatihah ini dengan penuh keimanan ini akan menjadi syifa ya. Ada satu orang sahabat yang ada satu orang yang kena sengat ya dibacakan surah Fatihah sembuh ya dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bercakap tentang surah Al-Fatihah ini yang kita tahu Allah memperkenalkan siapa Allah. Allah beritahu kita ini beribadah yang kita hamba yang memerlukan pertolongan ya. Dan yang ketiganya adalah sirat, lifestyle, jalan kehidupan orang yang diberi nikmat. Kita ingin mencontohi kepada orang-orang yang pernah mendahului kita Ustaz ya, agar kita ini bersama dengan mereka insya-Allah. Dan bersama mereka ini kita nakkan kalau boleh dalam syurga. Inilah yang ada dalam surah Waqiah yang kita nak baca pada hari ini. Nak tahu kalau buat baik macam mana, kalau buat kurang sedikit tu macam mana, itu yang kita nak belajar bersama insya-Allah. Jadi bagi tuan-tuan yang belum lagi sempat pegang mushaf ya, boleh ambil di rak ke dekat mana di atas meja tu, ataupun yang tidak tidak ada mushaf ataupun tak sempat boleh download muat turun smart Quran aplikasi smart Quran untuk tuan-tuan download baca daripada telefon pintar tuan-tuan insya-Allah. Baik. Jadi kita mari sama-sama kita melihat pada surah Waqiah. Surah Waqiah ni maksudnya ialah hari berlakunya kiamat ya. Jadi apakah sinopsis ringkasan bagi surah ini? Ayat 1 hingga ke 7 nanti ustaz ya kita akan baca pada hari kiamat ini manusia terbahagi kepada 3 golongan. Kita akan tengok detail ni apa. Kemudian pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ataupun hingga ke-10 itu golongan kanan, kiri dan juga as-sabiqun as-sabiqun, orang yang mendahului dalam beriman. Allah beritahu ringkas sahaja, kemudian terus diberitahu tentang golongan yang paling dahulu beriman ini dapat apa. Ini kira nombor 1 lah, tapi dalam penerangan awal itu dia letak nombor 3 dulu. Lepas itu terus masuk pada topik apa ganjarannya, bagaimana syurga yang diperoleh, dan kemudian kita akan baca balasan kepada golongan kanan. Golongan kanan ini didapat amalan iaitu dalam bentuk ataupun bukunya itu daripada kanan. Ya, hari ini kita akan dalami bersama tuan-tuan. Jadi mari sama-sama kita baca dahulu ayat 1 hingga 10 memulakan program kita pada hari ini insya-Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan budiman sekalian, kita nak mulakan bacaan suratil Waqiah kita yang terletak di halaman 534, surah yang ke-56. Terdapat 96 ayat dalam surah ini, dan surah ini adalah surah Makkiyah diturunkan di Makkah. Membina keimanan surah ini membina keimanan kita, dan insya-Allah kita nak baca untuk yang pertama ini, iaitulah bermula dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 Ustaz ya. Baik. Jom kita sama-sama baca Al-Quran kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
Sadaqallahul azim. Surahul Azim ayat 1 hingga 10 yang dibacakan Ustaz. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah memulakan majlis kita pada hari ini memimpin untuk bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah surah Al-Waqiah ya, surah yang maksudnya hari kiamat. Maksudnya waqiah ni waqiah, sesuatu yang berlaku ya, pasti berlaku. Dan Allah menyatakan pada ayat yang pertama idza waqa'atil waqiah, apabila betul-betul waqiah ini berlaku ya. Maksudnya ialah satu perkara yang kita pasti berlaku ya, dan laisa liwaqa'atiha kadhibah, Allah memberitahu kepada kita bahawa sebenarnya kejadian itu tidak dapat didustakan. Maksudnya pasal ada orang dia kata betul ke hari kiamat ni ada, pasal tak nampak. Ya, saya pun tak nampak maksudnya. Jadi pasal tak nampak, tapi tak nampak tak semestinya tak ada. Betul. Zaman sekarang ini bila pada zaman COVID-19 ini Ustaz ya, Allah memberi kita satu makhluk yang kecil sahaja pun ya. Kecil itu pasal nak beritahu bahawa tak nampak kena ambil serius. Ya. Kalau kita ikut pada istilahnya apa? Orang yang dalam surah Yasin kan, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib. Al-ghaib itu Allah itu tak nampak, keimanan pada hari kiamat tak nampak, semua tak nampak, tetapi tak nampak bukan maksudnya tak ada. Ya. Jadi dalam zaman ini, zaman COVID-19 ini, kita tak tahu kat mana virus tersebut ya, nauzubillah, tapi kita tahu bahawa itu sebabnya mengapa kita kena stay at home ya. Bagi tuan-tuan yang ada di rumah, kita pakai sanitizer, pakai topeng ketika kita pergi ke tempat-tempat luar, kerana benda tak nampak tapi kita tahu ia real. Masya-Allah. Nah, jadi itu sebagai salah satu daripada bagaimana kita menjadikan modul COVID-19 ini ya, modul Ustaz ya, saya istilahkan, kerana ia pastinya susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah yang dinyatakan pada ayat yang ketiga ya, ayat yang ketiga pasal surah Waqiah ini, kata Nabi bahawa siapa bacanya tak melarat. Pasal apa? Pasal dia dibantu oleh Allah ya. Dan mengapa dibantu oleh Allah? Pasal dia rafi'ah, dia ditinggikan. Kalau di akhirat nanti ada orang yang amat tinggi direndahkan, khafidah. Tapi ada orang yang mungkin dia kerja biasa-biasa, duit tak ada, mungkin dia pakaian pun tak berapa okey, tetapi rupa-rupanya peristiwa waqiah ini menyebabkan dia naik pangkat. Masya-Allah. Ya, naik pangkat. Pasal apa? Pasal ini masanya orang yang beramal akan dapat balasannya, Ustaz ya. Jadi daripada situlah Allah mulakan pada ayat yang keempat, kelima, keenam itu fenomena waqiah ni macam mana ya, untuk Allah beritahu kerana ia amatlah menggerunkan ya. Ini istilahnya Armageddon lah kalau nak guna istilah tersebut. Dia amat hingar-bingar, amat menakutkan. Yang pertama, idza rujjatul ardu rajja, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, rujjati ya, iaitu digoncangkan gempa bumi lah. Sebabnya kalau kita nampak ada orang gempa bumi, Nabi SAW antara sunnahnya ialah kalau nampak gerhana matahari ke bulan ke ataupun langit mendung, Nabi muka jadi takut. Kita pun kena jadi begitu juga, bukannya pasal duduk dalam rumah sekarang stay at home kan, dah mendung ke tak tahu apa yang berlaku dan lepas tu happy tengok filem ke, itu kena jaga-jaga juga tu zaman stay at home ni ya Ustaz ya. Jadi yang pertama, idza rujjatil ardu rajja, bila gempa bumi ini melampau-lampau ya, previewnya gempa bumi yang ada, tapi Allah gegarkan. Wabussatil jibalu bassa, Allah bawakan pada ayat 55, gunung ganang dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Dia sebenarnya wabussatil jibalu bassa ni Ustaz ya, dia sebenarnya kalau dalam Safatul Tafasir dia cakap benda kecil ataupun kecil yang berterbangan, ataupun dia istilahnya dicerai-ceraikan laksana tepung. Masya-Allah. Laksana tepung halus yang betul. Ya, laksana tepung halus. Ya, kalau dalam surah An-Naba ayat 20 itu wasuyiratil jibalu fakanat saraba, seperti air tapi bukan air. Saraba itu adalah fata morgana. Masya-Allah. Ya, benda tu tak real. Pasal apa? Yang nampak sekuat-kuat itu gunung Everest ke gunung Kinabalu tu hancur. Ya, maksudnya menjadi seperti tepung. Maksudnya daripada segah gah itu, gunung itu jadi macam tepung. Itu maksudnya bayangkanlah betapa tak terbayang dahsyatnya. Dahsyatnya. Dan ini adalah peristiwa yang Allah terangkan diikuti dengan fakanat haba'an mumbatha ya, dan ayat yang seterusnya maka jadilah ia debu yang berterbangan ya. Dia mudah ceritanya Ustaz, kalau kita pergi dekat umrah ke haji kan, kalau kena padang pasir, kalau kita pergi lawat unta ke apa kan,
terbang debu tu pun kita dah gitu kan. Ini gunung jadi debu. Allahu akbar. Boleh tahan dia punya penerangan Allah tentang perkara ini. Nak ceritakan bahawa sebenarnya kita kena buat persediaan. Ini kesimpulanlah kalau katakan ada yang kata saya tak dapat tengok lagi lepas ni nak pergi kerja ke apa ke. Kesimpulan daripada surah Waqiah ni, buatlah keputusan sebelum meninggalkan dunia ini. Kena buat. Ya, apakah keputusan yang kita kena buat? Ada 3. Dalam ayat yang ke-7 itu, wa kuntum azwajan salatha. Saya nak minta ustaz baca sekali lagi. Saya pula yang baca kan, ustaz yang biasa baca. Boleh ustaz, boleh. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 itu, dan kalau boleh sampai ayat 10 ulang balik baik. Ya, sebelum kita sambung sampai sini. Bermula ayat 7 saya. Ya, 7. Okey, kita ulang bermula ayat 7 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أصحاب المشأمة والسابقون السابقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat yang ke-7 sebentar tadi Ustaz bacakan, dan kamu menjadi 3 golongan. Ya. Allah suruh kita pilih antara nak jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni. Ada 3 golongan. Istilah yang digunakan sini azwaja. Biasa orang cakap zauj ini adalah pasangan, suami isteri kan, tapi di sini Allah beritahu ini bukan 3 pasangan. Ustaz ya, jangan silap faham pula kat sini ya. Ini adalah 3 golongan. Mengapa gunakan perkataan zauj juga? Pasal bila kita berpasang ini Ustaz ya, kalau suami isteri, dia selalu spend masa bersama. Kalau katakan 3 kumpulan ini, dia spend masa bersama selalu. Kalau orang buat baik ni, dia biasanya dengan orang buat baik je kan. Kalau yang kurang baik ni, dia akan spend masa dengan orang yang kurang baik. Itu namanya zauj. Dia dalam satu kelompok, dan 3 kelompok inilah yang kita kena pilih. Yang pertama kelompok kanan, kelompok kiri, dan juga yang ketiga Allah letakkan. Dia nombor 1 tapi letak nombor 3 dalam susunan ni. Pasal selepas ini kita nak baca apa yang berlaku pada kumpulan as-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun ni maksudnya orang yang mendahului dalam iman, orang yang mendahului dalam kebaikan. Kalau katakan pada zaman dahulu ramai orang beriman, umat Nabi Muhammad ini kemudian. Itu satu, kan? Tapi dalam umat Nabi Muhammad pun ada yang kumpulan awal yang beriman. Tapi zaman sekarang ini kita pun ada orang yang lebih mula, maksudnya yang mula dia contohnya dia mula membantu orang yang sakit di tempat yang tak ada orang nak bantu. Frontliner sekarang kita ni nak siapkan katilnya, nak bantu ekstra ya untuk menguruskan pesakit-pesakit yang ada, ataupun tempat itu tak ada Quran contohnya. Dia letak Quran, dia wakafkan tempat tu. Jadi perit nak susun, nak letak apa sebagainya, nak kontak orang sana sini, tapi ganjarannya apa? Mari kita baca Ustaz ayat 11 hingga 26. Baik, kita sambung tuan-tuan dan puan-puan ayat 11 sampai ayat 26 saya. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما
يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Itulah panduan yang Allah beritahu Ustaz tentang ganjaran bagi orang yang memulakan sesuatu kebaikan di tempat yang orang mungkin tidak mulakan lagi. Bagi tuan-tuan ya, frontliners yang ada, sebenarnya tuan-tuan mulakan ya, bantu dalam memastikan prosesnya ya, bina sistemnya, kebaikan-kebaikan iman, kebaikan-kebaikan soleh itu akan diberi ganjaran seperti mana yang kita baca sebentar tadi. Antara ganjarannya apa? Kalau kita tengok ayat yang ke-15 itu ala sururi maudunah. Di atas katil yang amat tinggi. 15 itu mereka berada di atas pelamin-pelamin yang bertatahkan emas dan permata, mereka bersandar di atasnya dengan saling berhadapan. Bila cakap tentang maudunah ini sebenarnya amat menarik ya, amat kaya. Mengapa jadi kaya begini? Kerana di dunia mungkin dia ada duit banyak tapi dia tak beli katil-katil yang bertatah permata. Dia pergi infakkan ya tuan-tuan ya, ataupun ada masa dia tak banyak berdepan-depan mutaqabilin dengan pasangan dia dekat rumah. Dia pergi meninggalkan rumah untuk misi sana sini untuk membantu masyarakat. Itu adalah kumpulan as-sabiqun as-sabiqun. Jadi kat akhirat nanti dia relax. Ya. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita ada peluang stay at home, tetapi sebenarnya kita masih lagi ada tugas untuk kita meneruskan ya. Dan satu lagi, apakah dalam ayat yang ke-17, 18 contohnya lah, kita ambil 18 Ustaz ya, pasal masa kita ini kita nak tengok pada ayat 18, dengan membawa gelas, kendi dan piala berisi minuman yang diambil daripada air yang mengalir, mereka tidak pening kerananya dan tidak pula mabuk. Masya-Allah. Dia ada sungai. Sungai itu ada yang arak, ada yang susu. Ada orang kata ada arak sana tak sama dengan arak sini. Arak sini dia menimbulkan mabuk, menimbulkan pusing. Ini Ibn Abbas cakap ya. Okey. Dan muntah dan banyak kencing. 4 perkara. Tapi dekat sana tak ada mabuk, tak ada pening. Masya-Allah. Ya, pasal ada orang kata saya nak juga rasa yang arak tu kan. Tak apa. Nanti kalau kat sini tak rasa, sana rasa. Tapi kalau sini rasa, mungkin susah sikitlah nak rasa kat sana. Ustaz ya. Bagi tuan-tuan yang ada di sini. Dan seterusnya diberitahu kepada kita banyak-banyak perkara tersebut. 25-26. La yasma'una fiha la'wan wala ta'thima. Tidak akan dengar perkara sia-sia dan tidak dengar perkara yang berdosa. Allahuakbar. Seronok kan, pasal maknanya bawang kecil tak ada, bawang besar tak ada. Mendaging, membawang, membangkai semua tak ada. Ya. Yang ada adalah kebaikan sahaja ya, tidak ada perkara yang sia-sia. Salaman salama. Maksudnya salaman salama ini maksudnya bagi salam dan penuh dengan kesejahteraan. Tak ada orang menyakitkan hati ke ataupun mematahkan hati ke, menjatuhkan hati, tak ada. Semuanya terbaik dekat situ. Dan ini ganjaran kerana apa? Kerana orang yang as-sabiqun as-sabiqun, frontliners ke, siapa-siapa yang ibu ayah nak buat perkara kebaikan di rumah, apa yang berlaku? Kadang-kadang anak marah-marah kan, kadang-kadang pesakit dia marah-marah pada doktor pun ada. Mengapa saya kena letak sampai ke belakang sakit Ustaz ya. Kalau katakan siapa-siapa yang di PUI kan, yang dikesan sebagai COVID-19 sakit, dia mungkin akan marah-marah, tetapi rupa-rupanya kalau katakan kita berhadapan dengan orang yang bercakap perkara sia-sia ataupun berdosa, dekat sana nanti kita akan dapat tempat yang tidak ada sia-sia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita berlumba-lumba untuk melaksanakan kebaikan. Sebabnya teruskan membaca Al-Quran dan terus buat kebaikan, dan teruskan untuk bersama Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.
kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 pada surah Al-Waqiah. Kita berbincang tentang hari kiamat, tentang 3 kumpulan. Sudah pun kita bincangkan kumpulan pertama As-Sabiqun As-Sabiqun. Kita akan meneruskan dengan bacaan ayat 27 hingga 40 ya. Dan selepas itu 41 hingga 50 bagaimana ciri orang-orang yang digelar sebagai ashabul yamin yang dapat amalan kebaikan daripada tangan kanan Ustaz ya. Macam mana balasannya, Allah memberikan balasan ini, beritahu awal-awal kerana yakin bahawa ada kepayahan kita untuk menjadi ashabul yamin, tetapi ganjarannya amat besar untuk kita kejar, untuk kita dapat daripada rahmat Allah. Mari sama-sama kita buka mushaf. Jangan lupa bagi yang tidak ada mushaf, Smart Quran untuk dimuat turun, dipimpin oleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang tak putus-putus Ustaz, bersama-sama berinteraksi di Facebook Ustaz. Terima kasih banyak sahabat kita. Ada yang buat nota, yang suka like, share. Subhanallah. Terima kasihlah kerana bergabung dengan kami. Mudah-mudahan itu semua akan dicatat dalam mizan kebajikan kita Ustaz, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan ini. Wasabiqun as-sabiqun, dan juga ni golongan yang kanan ni ashabul yamin ni ada kriteria dia yang kita nak baca ni. Jadi beza tu. Kalau katakan perkara tu baru nak buat susah, itu akan as-sabiqun as-sabiqun. Kalau dah buat nak teruskan ashabul yamin. Dua-duanya bagus ya. Cuma kita nak tengok pula apa cirinya. Baik, kita tengok ya. Jom kita baca sama-sama ayat 27 sampai ayat 40 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, ayat 27 Ustaz ya. Alhamdulillah kali ini kita baca pula tentang ganjaran bagi orang yang ashabul yamin ya. 27 tadi, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan ya. Allah siap puji lagi. Dia bila Allah orang baik Allah ulang balik tu puji. Tapi kalau katakan orang tak baik, bila Allah ulang balik tu itu itu nahas tu kan. Okey, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apakah ganjaran untuk kita terus berbuat kebaikan? Tuan-tuan membaca al-Quran, tuan-tuan mengajak anak untuk solat, untuk bagi ayah mencari nafkah ya, walaupun mungkin berada stay at home ya, tetapi kerana kita jaga dari segi amalan, buat kerjanya, deliver apa yang patut. Payah memang payah duduk kat rumah buat kerja Ustaz ya, tetapi kita kerana nakkan gaji yang halal, kita cuba juga buat yang terbaik. Mari kita tengok apa ganjarannya ya bagi orang yang buat baik. Ayat 28 itu Allah menyatakan tentang fi sidrin makhdud, iaitu pohon bidara yang tidak berduri. Mungkin kita rasa macam pokok bidara, buah bidara yang warna hijau tu yang kita tu ingatkan itu apa yang bestnya kan. Tapi ini bukan buah bidara dekat dunia Ustaz ya. Dia dekat akhirat ini dia tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar ya. Dan kalau ikut pada hadis daripada
Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Safatul Tafasir merujuk pada Ruhul Maani, dia kata bahawa buah ini dia boleh terbelah menjadi 72 macam makanan yang tidak ada padanya macam yang menyerupai yang lain. Jadi buah itu dia terbelah ya, lepas tu jadi 72, setiap tu ada makanan. Masya-Allah. Ya, dia bukan sekadar nasi tumpang lah. Kalau nasi tumpang tu ada macam-macam tumpang kat situ kan. Itu baru 3-4 lauk. Kalau kat Kelantan Ustaz ya, itu baru ada seterapau pula ya. Ini 72 jenis makanan yang tidak pernah kita rasai dan sudah tentunya enak. Mengapa dapat macam hebat sangat ini? Kerana orang-orang inilah yang suka berpuasa. Ustaz ni kita dah lama tak nak puasa dah ni, kan? Kita tahan diri dan kita jaga makanan yang halal seperti mana yang kita tadi bekerja, buat kerja walaupun duduk kat rumah ya, kena susunlah sikit, kena bincang dengan majikan kan. Kerana perjuangan itu maka Allah berikan perkara ini. Baik. Ayat yang ke-29 ada cerita pasal pisang ya, tapi saya nak bawakan terus kepada ayat yang ke-31 dan air yang mengalir terus-menerus. Masya-Allah. Wa ma'im maskuba. Ustaz ya. Mungkin orang kata alah air apalah bendanya. Ni nak cerita air mengalir ni Ustaz, bukannya dia Ustaz rumah ada kolam renang tak? Oh, tak ada. Tak ada lagi Ustaz ya. Okey. Ada tak bathtub macam kat hotel tu? Tak ada Ustaz ya. Okey. Longkang ada tak Ustaz? Longkang ada. Yang tu ada Ustaz. Ada ya. Jadi kalau ada longkang itu maksudnya dia tak berapa kaya sangat. Ustaz ya. Minta maaf Ustaz. Betul ya. Okey. Betul lah tu. Macam rumah saya jugalah ada longkang ya. Tapi kalau kaya sikit ada bathtub. Masya-Allah. Kalau kaya lagi dia ada swimming pool. Masya-Allah. Kalau kaya betul-betul kaya ada sungai. Dia dalam ada sungai. Dia bukan tepi sungai. Bukan tepi sungai, sungai apa? Sungai Rejang ke sungai bukan. Ni memang sungai itu harta dia. Allah Rabbi. Dalam Quran Allah cerita tentang yang pernah ada ini adalah Firaun. Subhanallah. Dia saja sungai Nil tu dia punya kan. Tetapi bagi kita kalau katakan tuan-tuan kita rasa macam saya nak jadi jutawan, saya nak kaya, kalau boleh saya nak ada swimming pool, tak cukup kaya. Kan dia sepatutnya nak kaya sampai ada wama'im maskuba. Allah. Ataupun dalam ayat lain fi tahtihal anhar, pada bawahnya itu ada sungai. Bawah ada sungai, bukan tepi sungai. Okey. Jadi ini adalah balasan Allah beri kepada orang-orang yang buat kebaikan, dia derma ya, tuan-tuan yang berwakaf dan kata saya dengan wakaf ni saya tak dapat nak beli apa tadi swimming pool. Tak apa, ada janji daripada Allah Subhanahu taala wama'im maskub wa furushim marfu'ah. Ayat 34 itu Allah cakap tentang katilnya itu tinggi. Tadi maudunah ya, bertatahkan emas permata. Yang ini tinggi. Dan kalau ikutkan daripada Safatul Tafasir dia menyatakan bahawa jarak tingginya itu antara langit dan bumi. Allah. 500 tahun ya, 500 tahun. Ini yang dinyatakan dalam Safatul Tafasir ini. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Ialah katil tu dahlah tinggi ya. Kalau biasa orang katil kat rumah saya kadang-kadang katil tu tilam dia letak bawah kan. Pasal katil ni kadang-kadang bergoyang, ada berbunyi apa sebagainya kan. Ini katil ni dahlah besar, tinggi kan. Marfu'ah. Dan mengapa Allah bagi katil yang tinggi ni Ustaz? Kerana orang-orang ini dia tak spend banyak masa di atas katil di dunia ini. Dia tak spend. Dia bekerja keras, frontliners kita ya. Ada yang balik 10 malam, 11 malam ya. Katil tu sekejap je lepas tu kena pergi balik. Kalau itulah jalan kehidupan kita, wa furushim marfu'. Kadang-kadang tak menjengah, tak sempat menjengah katil pun Ustaz. Tak sempat. Ya. Ada yang tertidur waktu ni ya, duduk sambil-sambil nak tunggu patient yang seterusnya yang tak cukup tidur. Jadi kita doakan tuan-tuan bagi frontliners, orang-orang yang membantu, dan bagi tuan-tuan juga ya. Maksudnya jangan kita rasakan bahawa saya nak walaupun stay at home, saya nak duduk atas katil je lah kan. Pagi tidur, khuatir nanti tak dapat tidur dekat akhirat nanti. Nauzubillah ya. Dan diteruskan ada beberapa lagi banyak kat situ ya, tapi kita teruskan Ustaz ya. Kalau kita tengok ini ceritanya Ashabul Yamin ini adalah orang yang ramai di peringkat awal dan ramai juga di peringkat akhir. Jadi maksudnya kita ada peluang lebih lagi lah. As-sabiqun as-sabiqun ni orang tertentu saja, dia qalil pada peringkat akhir ya. Tetapi kalau Ashabul Yamin ni ramai. Jadi ini adalah peluang untuk kita sama-sama rebut betul-betul menjadi Ashabul Yamin dengan apa yang kita sudah bincang sebentar tadi. Jadi Ustaz, kita nak tengok pula, kita dah tengok yang baik-baik ni, nak juga elakkan daripada yang tak baik. Ya. Pada ayat 41-50 kita nak bincang besok sebenarnya ya, tapi kita ambil preview sikit. Ya, silakan. Baik. Jadi kita sambung Ustaz ya.
untuk ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-50. Jom kita baca ya. Bacaan kita sekarang ni di muka surat 535. Takut baru ada yang buka mushaf. Ya, betul. Di muka surat 535 ya. Okey, baik. Sahabat-sahabat yang di Facebook tu sambil-sambil tu boleh juga menjengah ke Al-Quran sekejap. Ya, betul. Sambil-sambil Ataupun kalau katakan dapat poin-poin tadi, boleh je typekan poin itu tadi, ya. Moga-moga ia memberi manfaat kepada yang baru sampai, ya. Kadang-kadang mungkin dia dengar tengah-tengah, dia tak faham apa yang sedang cakap ni pasal apa, pasal pokok lah, pasal buah lah, apa sebagainya. Ustaz, sebelum kita baca Ustaz, ya, kita nak beritahu sikit sebenarnya pasal buah tadi saya tak cerita kan. Buah ada pada ayat 32 untuk ashabul yamin. Tapi pada ayat yang ke-20 pun ada untuk as-sabiqun as-sabiqun. Saya nak bawa sikit. Ayat 20 ada fakihah. Ayat 32 pun ada fakihah. Ya. Bezanya apa? Bezanya apa? Beza bagi orang yang as-sabiqun as-sabiqun ni, buahnya itu dia boleh pilih mimma yatakhayyarun. Banyak pilihan. Banyak pilihan Ustaz. Okey. Tapi kalau katakan ashabul yamin ini dia banyak saja, bukan banyak pilihan, banyak saja. Kalau ada kuantiti banyak, kathirah, ya. Tapi kalau yang ashabul yamin ataupun as-sabiqun as-sabiqun, dia banyak jenis yang tak pernah ditengok pun ada. Ya. Dan mengapa cakap pasal buah pula? Pasal sebenarnya makan kat sana bukan pasal lapar. Masya-Allah. Makan kerana berhibur. Lain macam tu, ya. Kita sekarang ni makan pasal lapar je Ustaz kan. Tapi kalau orang kaya sangat tu, dia makan kerana berhibur je. Jadi di syurga nanti ini hanyalah hiburan je, makan buahnya mimma yatakhayyarun walahmi tayr mimma yashahun. Kita flashback balik ayat 21 tadi. Dia punya dagingnya itu daripada burung itu mimma yashtahun, apa saja nak apa istilahnya half cook, yang apa istilah kalau pergi ke restoran tu well done ke apa benda, well done apa yashtahun, itu maksud yashtahun yang ada. Jadi tuan-tuan, kalau ada yang kata saya tak pernah makan apa, tak makan daging yang pergi bayar 300 500 satu keping tu, jangan risau. Jangan risau. Kalau kita jenis orang yang suka buat kebaikan, awal-awal lagi orang belum buat baik, kita dah buat lagi, dapat idea baik, kita dulu yang bagi idea tersebut. Ini ganjarannya. Saya bagikan penerangan ini sebenarnya nak bagi semangat pada saya lah, kepada semua tuan-tuan yang ada di rumah. Keep it up, ya. Buat kebaikan, don't give up, ya, untuk mendapat ganjaran yang terbaik daripada Allah SWT. Ya. Dalam masa yang sama, kalau kita tak ambil, maka ada keburukan. Mari kita tengok pada ayat 41 ini. Ayat 41 ya. Jom sahabat-sahabat sekalian kita baca ayat 41 sampai ayat 50. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim pada ayat yang ke-41 dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Allah menegaskan tentang sengsara. Maksudnya bercakap tentang sengsara ini kita kata macam ini jauh sangat ni, jauh sengsara kan. Tetapi dalam peristiwa COVID-19 sekarang ini kawan-kawan kita yang dia tak kena COVID-19 pun disuspek sahaja jadi itu pun dah sengsara Ustaz. Betul. Kena beraturnya itu belum lagi kena bayar, kemudian kena beratur, kemudian kalau masuk ke dalam bidung sampai ke belakang itu amat sengsara. Itu baru sedikit sengsara pun rasanya ya Allah kalau boleh tak nak kan. Allah beritahu tentang orang yang ashabus shimal ini ataupun ashabus shimal ashabus shimal teruk betul, buruk betul ashabus shimal ini fi samumin wa hamim pada ayat yang 42 iaitu mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Ya. Ini perkara yang amat menggerikan. Ya, wazillim min yahmum ayat yang ke-44 tu la baridun wala karim. Tidak sejuk dan tidak mulia. Bila tidak sejuk, di tempat lain ada lagi tentang sejuk ini, tapi Allah pasangkan baridun wala karim maksudnya. Pasal apa? Pasal la barid ini dia fizikal. Fizikalnya tak sejuk ya, maksudnya kalau sekarang ni tuan-tuan mungkin ada aircon ke kan ataupun selesa ya, tapi wala karim ini maksudnya ialah bukan sekadar tidak sejuk, tidak menyenangkan, tidak menyenangkan itu terjemahannya kan, tapi menyenangkan. Karim ini maksudnya yang melimpah-limpah, yang mulia. Maksudnya dihina. Maksudnya cuba bayangkanlah kalau nama kita kena kecam. Allah kan. Tak nak Ustaz ya. Kena kecam dekat Facebook je pun. Allah Ustaz Fazrul tu. Contohnya kan kita pun 1 hari 2 minggu kan memang down. Ini dikecam oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu taala, oleh para malaikat. Kerana apa? Kerana apa? Innahum ayat 45 tuan-tuan. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Ya. Ayat 45 itu sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan. Dia tak nak tolong orang lain, tak nak tak kisahlah solat lah kan, tak nak solat pun mewah kan. Dia nak bina syurga di dunia, maka dia dapatlah balasan yang ada ini. Tetapi kalau katakan di dunia ini rasa perit, panas, kita tengok Ustaz ya, kalau dalam klip macam mana frontliners sampai ada yang pakai plastik itu kan untuk berlapis-lapis basah itu. Sebenarnya bagi ibu-ibu yang basah berpeluh menggoreng ikan ke, nak bangun awal kadang-kadang tak cukup tidur, itu sebenarnya nak mengelakkan daripada menjadi mutrafin. Masya-Allah. Ya, bagi pekerja-pekerja yang ada bekerja, kita cari nafkah, cari duit apa sebagainya kerana kita nak elakkan daripada mutrafin. Dah banyak duit pun kita tetap juga nak berwakaf, nak tolong orang, nak elakkan mutrafin. Bagi adik-adik yang ada di rumah tetap belajar guna online ke, baca buku ke kerana nak elakkan mutrafin. Bila kita elak mutrafin ini daripada bermewah-mewah ini, insya-Allah Allah menjanjikan kita yang awal tadi. Ustaz ya. Jadi ini sebahagian ya, sebenarnya kita akan ulang balik pada hari esok ya, tapi kita nak tengok sikit-sikit ini agar kita tahu 3 golongan ini. Bagi tuan-tuan yang ada di online, tuan-tuan boleh letak sikit dekat Facebook itu kan, sama ada nak jadi as-sabiqun as-sabiqun ataupun nak jadi ashabul yamin ataupun ashabus shimal. As-sabiqun as-sabiqun, orang yang paling awal membuat kebaikan. Kalau tuan-tuan nak jadi orang tu, tolong letak dekat komen kat Facebook tu. Kita nak tengok siapa yang nak jadi gitu. Kan? Letak sikit nak buat apa. Saya nak mulakan kebaikan dalam dunia dunia perbankan ke, kejuruteraan ke, fashion ke, kan? Fashion tapi fashion yang menutup aurat. Itu pun juga orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun, kerana nak mula memang perit. Tetapi kalau kita buat, iman dapat diangkat, maka itu yang memberi kesan. Jadi kalau tuan-tuan sudah pun tinggalkan komen tersebut, kita ucapkan, kita doakan agar dimakbulkan Ustaz ya, insya-Allah. Jadi itu sebahagian daripada perbincangan kita hari ini. Mari kita tengok kepada 3 kesimpulan ya, 3 resolusi yang boleh kita ambil hari ini Ustaz ya. Satu, tadi kita dah bincang daripada apa yang kita dah dalami. Yang pertama kita nak jadi golongan apa? Kalau boleh kita nak jadi golongan pengawal. Ini pengawal ke pengawal tu ataupun orang yang awal, orang yang paling awal ya. As-sabiqun as-sabiqun ya, mulakan kebaikan di tempat yang kurang. Orang kurang buat kebaikan, kita cepat-cepat mulakan. Itu as-sabiqun as-sabiqun. Yang kedua, kita jaga pendengaran dan juga perkataan kita daripada sia-sia, lagwaw wala ta'thima, dan juga bukan dosa. Kalau kita jaga di sini,
di rumah kita jaga perkara sia-sia, jangan main internet terlampau banyak sangat sampai lewat solat, jangan kita buat kerja yang tak sepatutnya padahal ambil gaji itu sia-sia, ya, dan juga tidak berdosa, maka insya-Allah ganjarannya ialah satu tempat yang di mana perkataannya salaman salama, ya. Yang kedua, yang ketiga, mari kita berkorban ataupun kita berjuang bersungguh-sungguh, ya, untuk bahagia di akhirat sana. Kita cuba untuk keluar daripada mutrafin yang kita bincangkan sebentar tadi, Ustaz, ya. Jadi moga-moga kita dengan 3 resolusi ini, kita doakan Ustaz, dia memberi kekuatan kepada kita, makin membaca surah Al-Waqiah, semangat kita makin kuat dan kita tak akan melarat. Orang yang baca surah Waqiah ini tidak akan melarat disebabkan semangatnya itu nak menjadi as-sabiqun, nasabiqun ataupun ashabul yamin. Sila Ustaz, mari sama-sama. Tuan-tuan, mari kita sama-sama mohon kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا الله ويا رحمن ويا رحيم يا الله يا Tuhan kami tidak putus-putus mengangkat tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, mengadu kepadamu ya Allah, merayu kepadamu ya Allah, kerana hanya kepadamu sahajalah sebaik-baik tempat pengaduan ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan perlindungan. Kami sedar bahawa wabak yang kami hadapi saat ini ya Allah adalah teguran daripadamu ya Allah. Maka ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, sama ada secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan ya Allah. Bantulah kami hamba-hambamu ini yang lemah ya Allah. Hapuskanlah virus corona 19 ini ya Allah. Hapuskanlah ia ya Allah. Angkatkanlah ia ya Allah. Lenyapkanlah ia ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Berkuasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, anak-anak kami, keluarga kami, jiran tetangga kami, ya Allah, daripada wabak ini, ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti dan juga yang sedang dirawat, ya Allah. Kurniakan kesabaran dan juga kekuatan kepada mereka, ya Allah. Mudah-mudahan semua ini menjadi penghapus dosa-dosanya, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jentiklah hati kami ya Allah, agar kami sedar, agar kami insaf akan dosa-dosa kesilapan kami ya Allah. Semoga kami senantiasa bermuhasabah diri kami ya Allah, dan juga kami memperbetulkan kesilapan kami ya Allah. Ya Rahman wa ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada insan-insan yang mengorbankan dirinya berjuang berterusan menjaga kesejahteraan keselamatan sekeliling ya Allah. Lindungi mereka ini ya Allah. Lindungi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, para doktor, para jururawat yang menjaga pesakit-pesakit, para kaki tangan hospital, pejabat-pejabat kesihatan yang bertungkus lumus pagi, petang, siang dan malam menjaga pesakit ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mereka meninggalkan isteri mereka, ada yang meninggalkan suami mereka, ada yang meninggalkan anak-anak keluarga mereka di rumah, mereka ke tempat kerja, mereka ke hospital-hospital berhadapan dengan pesakit-pesakit ini ya Allah. Mereka pulang dengan kebimbangan, mereka pulang dengan tak cukup rehat, mereka pulang dengan keletihan ya Allah. Maka ganjarilah mereka ini dengan ganjaran daripadamu ya Allah. Kurniakan keselamatan juga buat mereka ya Allah.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah rahmat-Mu ya Allah kepada para frontliners kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah rahmat-Mu juga ya Allah kepada sahabat-sahabat kami yang murah hatinya ya Allah, para dermawan yang senantiasa membantu menginfakkan hartanya khususnya kepada asnaf-asnaf dan juga orang-orang yang memerlukan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Minna wa minkum تقبل يا كريم. Amin amin ya rabbal alamin. Moga Allah menerima doa yang kita bacakan bersama sebentar tadi tuan-tuan. Alhamdulillah kita selesai pada perbincangan surah Al-Waqiah, surah yang berkaitan dengan hari kiamat. Untuk mengingatkan kepada kita ustaz ya bahawa ia real, ia betul-betul akan berlaku ya. Kita terkejut dengan virus COVID-19 ini pun menyebabkan kita terkejut ya, padahal kecil sahaja makhluknya, apatah lagi kalau perkara yang besar. Allah nyatakan yang kita baca tadi, dan bukan sekadar untuk kita gentar tetapi kita membuat persediaan. Dan jangan lupa tuan-tuan untuk mengikuti kepada perbincangan kita pada masa yang sama esok ya insya-Allah, dan ulangan hari ini pada malam ini jam 10 malam. Dan dalam masa yang sama saya ingin mengingatkan kepada tuan-tuan dalam kempen kita ya, kempen iaitu wakaf Quran untuk hospital. Ya, wakaf Quran. Kita nak jadi as-sabiqun tadi itu. Kalau boleh tuan-tuan yang ada RM1, RM2, kumpulkan. Kita nak wakafkan Quran untuk hospital, solidariti ummah untuk ummah, di mana kita target mengumpulkan ya 15,000 naskah. Dan boleh berikan sumbangan kepada nombor bank yang telah pun diletakkan di atas skrin itu ya. Jadi boleh masuk, manalah yang mampu, paling kurang pun kita doakan agar wakaf ini menjadi asbab rahmat Allah sampai kepada kita ataupun keluarga kita ya, istilahnya sedekahun jariah ya. 3 amalan tak putus, sedekahun jariah, ilmu bermanfaat dan waladun soleh ya, doalah ya, anak soleh yang mendoakan. Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk sama-sama kita doakan ya, keberkatan Al-Quran, kita sampaikan Al-Quran dan terus bersama dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Assalamualaikum. Insya-Allah.